Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Menjelang Malaysia Memilih bersama saya Jiji Ahmad dan juga Hakim Rahman. Hakim, kita tahu untuk PRU kali ini, inilah pertama kali negara membenarkan individu 18 tahun ke atas untuk mengundi, dan pendaftaran pemilih berusia 18 tahun ini secara automatik itu sesuai dengan perkembangan semasa dengan hanya 6 negara di dunia yang mengamalkan had 21 tahun untuk layak mengundi. Ada juga negara yang benarkan ataupun yang menurunkan had usia layak mengundi ini kepada 16 tahun. Ya, namun ada ruang yang dibuka bagi individu berusia 18 tahun ini dan ke atas mengundi. Perlu diimbangi dengan pelaksanaan yang peka terhadap taraf usia dan infrastruktur literasi politik secukupnya. Walaupun kita faham, kita ada belajar dekat sekolah ni, ada belajar asas sejarah dan juga asas perlembagaan negara, tapi maklumat lebih banyak perlu disalurkan melalui platform yang berbeza. Dan bertitik tolak dari situlah kami di sini akan cuba sedikit sebanyak untuk merungkai persoalan-persoalan asas politik dan pilihan raya khusus untuk pengundi baru maupun pengundi yang lama. Sebab ketika kita berhadapan dengan perdebatan atau hujah mengenai undi 18 ini, ada juga orang yang mempersoalkan mengenai pengetahuan politik, kematangan mereka dalam membuat keputusan sama ada memilih parti politik. Ini bukan soal kecil, ini memilih pemimpin negara ni. Dan juga ada persoalan-persoalan, masalahnya bukan orang muda saja yang dah 3-4 kali mengundi pun kadang tak tahu nak beza antara DUN dan juga parlimen. Ini bukan nak memperkecilkan, tapi hakikatnya kalau tak percaya, cuba lepas ni sembang dengan rakan-rakan di pejabat ataupun di kedai-kedai kopi, tanya, tahu tak beza DUN dengan parlimen? Sampai ada juga suara-suara walaupun segelintir yang bertanyakan soalan seperti kenapa contohnya di Johor, di Melaka, di Sarawak setahun sampai nak kena undi 2 kali. Itu yang pertama, ketika itu PRN. Ada beza PRN dan PRU. Jadi sebenarnya kita nak mendidik, nak berkongsi pengetahuan asas kenegaraan dan juga pentadbiran politik dalam negara kita. Ini kita nak bersama dengan ini orang yang boleh kita panggil cikgu lah. Orang paling sesuai ni. Orang yang boleh kita panggil cikgu lah untuk bercakap mengenai perkara ini, iaitu Tuan Mujibu Abdul Muiz, iaitu fellow kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Mujibu. Salam Kim, salam Gigi, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Mujibu juga merupakan seorang pensyarah kanan sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM. Memang tepat sekali lah kita bawa Mujibu untuk kita kupas topik asas ni. Tapi pertama sekali kita nak cakap juga ataupun kita nak rungkai dulu perbezaan DUN dan parlimen, macam soalan yang diutarakan oleh Hakim. Apa mungkin beza kuasa kedua-dua ini, Mujibu? Okey, baik. Pertama harus difahami bahawa memilih DUN dan memilih ahli parlimen itu sebenarnya sama, kerana fungsi mereka itu serupa saja. Mereka adalah ahli legislatif, di mana fungsi kedua-duanya adalah untuk secara umum mereka bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan penggumalan dasar awam dan undang-undang. Yang membezakan sudah tentulah kalau DUN ini di peringkat negeri, kalau parlimen di peringkat persekutuan ataupun di peringkat pusat. Di mana fungsi utama kedua-duanya jelas, mereka ini adalah orang yang bertanggungjawab untuk membahas undang-undang dan memainkan peranan semak dan imbang. Cuma mungkin beza dia, kalau parlimen itu orang itu bertanggungjawab kepada keseluruhan kawasan itu. Kalau contoh kita ambil ada satu parlimen, barangkali di dalamnya ada 4 DUN, maka keempat-empat DUN itu di bawah tanggungjawab ahli parlimen tersebutlah. Tetapi kalau DUN itu katakanlah dia menjadi ahli kepada satu DUN di bawah parlimen itu, maka dia hanya bertanggungjawab untuk Dewan Undangan Negeri yang ada di parlimen itu. Daripada 4 itu, mana ada 4 orang yang menjadi adun, maka 4 adun inilah yang akan menjadi ahli bertanggungjawab pada kawasan itu. Tapi fungsinya tetap sama. Cuma mungkin yang saya perhatikan, ramai yang salah faham ini terhadap fungsi itu tadi. Yang ramai umum itu menjangkakan ahli parlimen ke ahli DUN ini yang bertanggungjawab terhadap jalan rosak ke, rumput tak potong ke, sampah tak kutip ke, kalau ada kenduri ke, perlawanan bola sepak dia kena turun, ada live EPL di mana-mana dia kena belanja orang minum dekat kopi tu, dekat kedai mamak tu. Ini yang berkali salah faham umum secara
asasnya terhadap peranan-peranan wakil rakyat ni, baik di peringkat parlimen ataupun di peringkat DUN itu. Ya. Dan mungkin kena tahu DUN Dewan Undangan Negeri punca kuasanya di ADUN Ahli Dewan Undangan Negeri. Punca kuasanya di Dewan Undangan Negeri, di negeri lah. Dia tidak melebihi sampai ke Putrajaya. Keedahannya macam itulah kan. Dan walaupun seperti yang disebutkan oleh Mujibu tu, tugasnya sama, legislatif membuat polisi. Tapi itulah kadang-kadang orang terfikir, kenapa ahli parlimen ni bila kawasan dia banjir, dia kena turun tengok juga kan. Maksudnya, itu bukan tugas dan tanggungjawab utama lah. Tapi mungkin di Malaysia ni kita dah biasa agaknya kot. Yang berstatus tinggi pun, yang bukan bidang kerja ni pun kita buat juga kan. Tapi Mujibu, kalau kita lihat dari sudut itu, tugas utamanya kita faham legislatif, membuat dasar polisi di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan. Tetapi dari sudut limitasinya, kita nak faham konsep federalism ini dan juga negeri-negeri ini. Bagaimana? Adakah yang mana mendahului yang mana satu? Maksudnya adakah persoalan undang tubuh kerajaan negeri lebih tinggi daripada persoalan mengenai perlembagaan persekutuan? Bagaimana kita nak simplify dan memudahkan pemahaman ini? Dalam perlembagaan jelas hubungan federal state itu memihak kepada federal kerana ruang lingkup kuasa federal itu lebih tinggi dan lebih luas berbanding dengan kerajaan negeri, walaupun ada autonomi tertentu yang mutlak milik negeri, tetapi perbezaan itu memang jelas ketara lah. Dan kita melihat fungsi-fungsi asas bernegara itu banyak dimainkan dalam peringkat federal, ya. Walau bagaimanapun sebagai ADUN dan juga ahli parlimen, mereka tetap memainkan peranan yang sama, tetapi punca kuasa itulah yang harus dibezakan berdasarkan apa peruntukan yang telah diberi oleh perundangan masing-masing sebagai ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Barangkali dalam hal ini itu jelas. Cuma mungkin dari sudut sosialnya, ya, mungkin ramai yang mengatakan ADUN lebih rapat dengan pengundi kerana ruang lingkup kawasan mereka yang kecil dan mereka itu lebih ada hubungan yang personal dengan pengundi berbanding dengan ahli parlimen. Yang ahli parlimen ini dia lebih luas fungsinya dan mereka banyak menghabiskan masa itu secara umum itu di kawasan-kawasan yang berbeza kerana terpaksa mengawal kawasan yang luas, ya. Sebagai contohlah saya ambil kawasan parlimen saya Lahad Datu. Di dalamnya itu ada 4 DUN. Ada DUN Segamak, DUN Silam, DUN Kunak dan juga DUN Tungku. Jadi keempat-empat ini terpaksa dilewati oleh ahli parlimen secara berkala lah, sebab dia terlalu luas dan terlalu besar, pengundi juga ramai berbanding dengan DUN. DUN itu memang dia kecil, dia menumpuk kawasan. Tapi tugas-tugas mereka itu tetap sama. Ya, mereka ini adalah ahli legislatif. Ini yang berkali pengundi perlu faham. Ya, kerana kalau permasalahan tadi, ya, longkang tak tersumbat, sampah tak kutip, itu boleh dilakukan menerusi PBT kerana itu fungsi dan tugas mereka. Tetapi mungkin peranan YB ini mungkin barangkali boleh meletakkan sedikit tekanan untuk mempercepatkan tugasan, ya, yang bagi saya kalau ini terpaksa dilakukan oleh YB, maka kita telah membebankan YB itu dari sudut tugas. Dan of course lah, YB pun tidak ada pilihan kalau rakyat sudah mengadu kerana ini sebahagian daripada tanggungjawab, ya, bukan tugas, ya, ini tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat di situ untuk memudahkan mereka yang berada di kawasan tanggungjawab masing-masing. Ini perlu dipahami oleh pengundi kita, ya, kerana setakat ini secara rambang kita tinjau di kalangan rakyat kita memang masih banyak yang salah faham dan salah anggap tentang apa tugas rasmi dan tanggungjawab ahli parlimen dan juga adun-adun ini. Ya, dan pastinya adun-adun ini kalau di peringkat orang kata isu domestik lah, isu lokal berkaitan dengan perbandaran ataupun kawasan taman, lampu tak ada dan sebagainya, ini ada juga pembantunya. Ahli-ahli majlis itu juga yang membantu adun dan juga pihak berkuasa tempatan. Tapi mungkin seperti yang Mujibu sebutkan, kita sudah biasa dengan kehadiran orang besar. Kan? Yeah. Mentaliti kita ni ada orang besar, ada YB,
Adun ataupun Datuk atau Seri ke apa, baru rasa macam nak buat kerja. Tapi itu pemahaman yang salah. Cuma satu lagi yang perkara kita perlu faham di peringkat yang tertinggi pembuatan polisi atau undang-undang kita ini adalah di parlimen ataupun ahli-ahli parlimen yang berhimpun, berkumpul, berhujah, berbahas di Dewan Rakyat. Itulah kekeliruan yang mungkin timbul di kalangan pengundi-pengundi baru atau yang baru nak mengundi inilah kan. Perbezaan Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Siapa yang akan mengisi ruang di Dewan Rakyat dan siapa pula yang akan mengisi ruang di Dewan Negara itu? Baik, betul. Parlimen ini bila istilahnya dibubarkan, yang terbubar hanyalah Dewan Rakyat. Dan keutuhan parlimen itu masih lagi utuh kerana tiga lagi tier di dalam parlimen itu, Dewan Negara dan juga yang di-Pertuan Agong sebagai punca kuasa parlimen itu sendiri masih ada dan masih kekal. Dan sudah tentulah bila kita bercakap tentang begini, apabila Dewan Rakyat itu terbubar, maka yang perlu diisi hanyalah Dewan Rakyat. 222 kerusi Dewan itu yang kosong pada ketika ini, itu harus diisi. Tetapi Dewan Negara, dia tidak akan terbubar kerana ahli-ahli Dewan Negara itu adalah dilantik berdasarkan lantikan daripada yang di-Pertuan Agong dan juga lantikan daripada negeri masing-masing, di mana mereka itu mengisi Dewan Negara sebagai ahli Dewan Negara ataupun gelarannya senator dalam tempoh yang ditetapkan. Dan mereka ini harus berkhidmat dalam tempoh mereka dan dihadkan hanya boleh berkhidmat selama 2 penggal saja. 2 penggal ni dalam tempoh mungkin 8 tahun, 1 penggal 4 tahun. Selepas itu, kalau sudah serve 2 penggal itu, maka tidak boleh lagi menjadi senator. Dan kalau nak balik lagi ke Dewan Parlimen itu, dia harus bertanding dalam pilihan raya dan menanglah untuk menjadi Dewan Rakyat. Kerana di Dewan Rakyat pula, tidak ada had tempoh bagi mana-mana ahli untuk menjadi ahli Dewan Rakyat selagi mana individu itu menang di dalam pilihan raya. Sebab kalau kita tengok di Dewan Rakyat kita kan, ada yang sudah jadi ahli parlimen 5 penggal, 6 penggal pun ada. Ya, macam Lim Kit Siang contohnya, macam Tengku Razali contohnya. Ada yang sudah lama keluar dari politik, dia datang balik macam Tun Dr. Mahathir itu. Tapi kalau senatorship ini dia tetap. Kalau dah habis 2 penggal, maka dah tak adalah penggal ketiga bagi mereka. Dan ada perbezaannya kerana walaupun kedua-dua mereka ini adalah pembuat dasar, ya, Dewan Rendah, Dewan Rakyat dan Dewan Tertinggi, Dewan Negara, tetapi kebanyakan perbahasan dan juga usul itu berlaku di peringkat Dewan Rakyat. Dan inilah yang benar-benar membuat dasar itu, kerana selepas dasar itu telah diundi dan diluluskan di Dewan Rendah, di Dewan Rakyat, dia akan naik ke Dewan Negara untuk dimurnikan di peringkat situlah, di mana di Dewan Negara ini dia lebih kepada check and balance, lebih kepada touch up dan juga memastikan dasar itu benar-benar kita kata bersihlah daripada segala macam kelemahan, kekurangan sebelum disembahkan bagi mendapat restu dan perkenan yang di-Pertuan Agong. Jadi ini bagaimana fungsi dan juga tata cara perjalanan dan perbezaan di antara keseluruhan Dewan dan juga sistem legislatif negara itu. Ibu, kalau kita nak faham, okey, ahli-ahli parlimen yang berada di Dewan Rakyat ataupun MP ni, mereka ni dipilih dalam pilihan raya umum yang akan kita berhadapan tak lama lagi lah, tak tahulah bila tarikhnya kan. Tapi ahli-ahli Dewan Negara, senator ini, siapakah mereka ini? Sebab mereka ini bukan dipilih melalui undi. Adakah mereka ini dipilih melalui untuk mewakili kelompok-kelompok minoriti ataupun kelompok tertentu? Sebab kita lihat, kita ada senator yang melihat kepada isu-isu berkaitan dengan orang kelainan upaya, orang kurang upaya. Senator Datuk Rasadi Barazi kalau tak silap saya, dan tempoh waktu khidmatnya berbeza. Tapi siapakah yang mengisi di Dewan Negara ini? Ya, secara umum Dewan Negara ni ada dua jenis lantikan. Satu lantikan yang dibuat daripada yang di-Pertuan Agong sendiri, dan satu lagi dicadangkan oleh negeri masing-masing. Tetapi secara umumnya memang Dewan Negara ini akan
memberi ruang kepada kelompok-kelompok minoriti ataupun mereka-mereka yang dianggap masih tidak diwakili bagi menduduki kerusi itu dan turut serta menyumbang perkara-perkara yang sepatutnya mereka boleh wakili itu untuk diberikan input dan masukan sebagai dasarlah. Sebagai contoh seperti pada yang Hakim katakan tadi, ada wakil daripada OKU, ada juga wakil daripada golongan seni, artis-artis kan, ada wakil golongan belia, ada wakil daripada pesara, tentera, ada macam-macam wakil di dalam itu ya. Di mana secara umumnya mereka ini memberi ruang kepada perbahasan itu untuk dipelbagaikan, kerana kita harus faham untuk menjadi wakil di Dewan Rakyat ini harus menang dalam pilihan raya dan tidak kesemua mereka-mereka yang menang itu mewakili kelompok tertentu. Apatah lagi dalam konteks Dewan Rakyat, kebanyakan mereka yang menang itu adalah ahli politik yang mewakili parti-parti tertentu. Dan of course lah, kalau parti-parti itu tidak ada satu dasar yang jelas ketika meletakkan calon, dan sudah tentulah saya rasa ketika pilihan raya kebanyakan parti-parti politik hanya meletakkan kepentingan parti untuk menang kerusi sebanyak yang mungkin, dalam konteks itu mungkin terlepas pandang. Sebagai contoh, ada negeri-negeri yang satu ketika Dewan Undangan Negeri itu dibentuk tak ada perempuan. Bayangkan, ya, tak ada wakil wanita sebagai adun, maka terpaksa dilantik satu adun wanita. Kan, dan sudah tentulah bila kita cakap dalam konteks Malaysia yang multiracial ini, ada juga kaum-kaum tertentu yang tidak diwakili. Ya, kalau dulu mungkin kita bercakap soal wakil orang asal, tak ada. Kalau di Sabah dan di Sarawak juga ada kelompok komuniti tertentu yang tidak ada wakil di dalam DUN. Jadi mungkin di peringkat ini mereka memperkenalkan adun dilantik, dan mungkin dalam konteks Malaysia ini kita menjadikan senatorship itu sebagai satu cara untuk memenuhi ruang ini. Jadi ini yang harus difahami. Okey, itu dah faham dah asasnya itu. Ya. Tapi politik ni kalau ikut sains politik, Tuan Majibu, sangat dinamik sebenarnya. Tapi ini asas kita berikan kepada mungkin mereka yang baru sedar tanggungjawab mereka sebagai pengundi yang baru masuk umur 18 tahun, ataupun mereka yang dah lama mengundi tapi sekadar ikut-ikutan saja dan tak tahu apakah hak mereka. Sebab kita kena tahu sebelum ni kita adalah orang yang bertanggungjawab meletakkan mereka ni di kedudukan tertinggi. Dalam arti kata lain, kitalah bos. Kan? Tapi ini soalannya sekarang ni, kalau kita pula nak duduk di tempat mereka duduk tu bagaimana? Ini persoalan mengenai calonnya. Nanti kita akan bicarakan selepas kita kembali seketika nanti. Baik, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Kita sedang membicarakan dalam tema menjelang Malaysia memilih. Kita sedang membicarakan mengenai perbezaan ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri. Ini persoalan asas yang mengejutkan, masih lagi ramai yang terkeliru ataupun tidak cakna mengenai perkara ini. Tapi persoalan di sini, kadang-kadang mereka yang tahu ni, kita rasa macam mereka yang sepatutnya berada di jawatan ataupun kedudukan tertentu ini macam tak buat je kerja mereka. Ini bukan lagi rahsia yang perlu kita simpan, tapi keberkesanan ataupun efisiensi
sesetengah mereka yang berada di jawatan lantikan yang dipilih oleh rakyat ni kadang-kala boleh dipersoalkan. Tapi kalau kita sendiri rasa macam kita ni lagi bagus, kita ni mempunyai dasar atau polisi yang lebih baik, adakah Kita yang nak menjadi calon. adakah boleh? Ini persoalan kita nak ajukan kepada Tuan Mujibu kita ni. Tuan Mujibu, kalau kita lihat kebanyakan di Malaysia ini sejak sejarah kita merdeka, kebanyakannya yang bertanding atas tiket parti politik. Tapi kalau kita nak jadi calon bebas, tidak mahu terikat dengan prinsip ataupun pandangan parti-parti politik, adakah kita yang mungkin merasakan kita ada pengalaman ini boleh menjadi calon? Sebenarnya tidak ada masalah. Dalam pilihan raya ini dia terbuka. Mungkin saya setuju apa yang dikatakan oleh Hakim dan Gigi tadi ya. Kita sudah terbiasa melihat situasi pilihan raya itu di mana apabila pentas demokrasi itu dibuka, yang bertanding itu kebanyakannya adalah parti-parti politik. Tapi tidak ada halangan bagi mana-mana individu untuk bertanding secara adil dalam pilihan raya kerana pilihan raya itu sifatnya terbuka. Kita dah biasa dengar di Malaysia ni ada rekod pun ya Hakim dan Gigi bertanding sampai 17 penjuru kan. Saya masih ingat lagi ketika saya berada di UiTM Kedah dulu, satu DUN itu ada pilihan raya, DUN Bukit Selambau, ada sampai 13 ke 14 penjuru pada ketika itu pilihan raya dan kebanyakannya ditandingi oleh parti-parti calon-calon bebas lah. Dan ini jelas memberitahu kita bahawa mana-mana individu pun asalkan dia layak dan memenuhi syarat jadi calon pilihan raya, ya mesti warga negara Malaysia, tak muflis, tak pernah dipenjara, tak didenda, dia bermastautin. Kalau dia DUN itu dia mesti bermastautin di negeri tempat dia yang bertanding. Kalau dia penjawat awam, dia mesti letak penjawat awam dan ikut syarat-syarat lainlah yang ditetapkan oleh SPR sebelum, semasa dan selepas mengundi itu, maka dia layak. Cuma mungkin dari sudut pengundi, ya agak sukar sedikitlah untuk menerima calon-calon daripada parti bebas. Berpandangan bahawa kalau dia tidak mewakili parti-parti tertentu dan of course kalau dia menang secara bersendirian, mungkin agak sukar untuk calon itu melakukan tugas dia. Dan ada kecenderungan barangkali dia akan selepas menang akan menyertai parti-parti politik ataupun menyertai kerajaan bagi memudahkan cara itu. Tapi ada tak calon bebas yang menang? Ada. Ya, kalau di Johor Bahru kita ingat lagi pertama kali Datuk Syarif Samad itu selepas krisis kepimpinan UMNO bertanding bebas menang di situ. Di Sabah di dalam Dewan Undangan Negeri 2020 baru-baru ini pun ada tiga calon bebas yang menang ya. Contoh macam di Kuamut Datuk Seri Masyum Banang itu dia menang di kerusi itu dengan bebas ketika itu. Tapi of course lah kita bercakap yang bertanding bebas itu dalam kapasiti mereka adalah seasoned politician ya. Tapi kalau kita tengok dalam konteks persendirian yang benar-benar orang kata noob lah ya, yang betul-betul newbies ini memang susah sikit lah disebabkan masalah keyakinan dan persepsi. Walaupun kadang-kadang calon persendirian ataupun calon bebas itu lebih kerana meyakinkan dan memiliki segala ramuan untuk menjadi wakil rakyat yang baik. Ini barangkali satu stigma yang sukar untuk diubah dalam konteks pengundi, biarpun pilihan raya kita ini sudah lama bebas. Apatah lagi pada ketika ini bukan saja pengundi muda sudah boleh mengundi, ya, tapi sebelumnya juga pengundi muda pun boleh jadi calon pilihan raya walaupun mereka tidak boleh mengundi. Tapi sekarang mengundi pun boleh, jadi calon pun boleh. Okey, Mujibu, kita tinggal berbaki beberapa minit saja lagi. Kita tahu ada don-don yang tidak dibubarkan, itu kena tunggu tempoh matangnya nanti sebelum sebelum 5 tahun lah tempoh matangnya. Ada don yang dibubarkan bersekali, which is sebenarnya tak ada masalah pun dari sudut perlembagaan dan undang-undang sebab dia daripada bidang kuasa punca kuasa yang berbeza seperti yang dijelaskan awal tadi. Cuma persoalan ini yang terakhir ini, pada pandangan Tuan Mujibu, adakah rakyat Malaysia, orang muda khususnya sebagai pengundi automatik kali pertama dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang ini sudah dilengkapi dengan maklumat yang mencukupi mengenai asas-asas
perlembagaan ataupun kenegaraan kita ini. Belum lagi masuk soal beza parti politik ini, apa maksud sosialis, apa maksud mungkin parti nasionalis dan sebagainya. Pada pandangan Mujibur, adakah mereka ini sudah well informed sebelum mereka membuat keputusan di kertas undi itu? Kita melihat pengalaman Hakim ketika memantau dan memerhati pilihan raya negeri Johor. Itu adalah satu pilihan raya yang pertama kali kita saksikan anak muda ini diberi kuasa dan diperkasakan hak sivil mereka sebagai warga negara dengan mengundi. Dan kebanyakan mereka ini memang memberi satu indikasi bahawa mereka ini walaupun ada kefahaman tentang pilihan raya itu tetapi tidak secara menyeluruh. Faham tentang mengundi tetapi tidak mengetahui makna sebenar di sebalik mengundi itu. Apatah lagi kalau seperti yang Hakim katalah kan, nak faham tentang ideologi, pendekatan, politik nasionalisme, politik sosialis ke, haluan kiri, haluan kanan, haluan tengah itu memang mereka tak tahulah. Dan kebanyakan mereka yang saya tinjau lebih risau tentang salah kalau mengundi, salah pangkah itu yang lebih dirisau dan ditakutkan berbanding dengan pilihan. Dan yang paling menyedihkan, kebanyakan mereka itu membuat pilihan berdasarkan pihak ketiga, ibu bapa, kawan-kawan, keluarga, berdasarkan ini. Tetapi dari satu aspek, dari sudut persediaan, dari sudut keterujaan, dari sudut kefahaman asas itu mereka ada. Dan sudah tentulah dengan maklumat yang mereka ada itu daripada WhatsApp group, daripada media sosial, keterdedahan untuk itu ada. Tetapi keterdedahan begitu saja saya rasa dia bersifat linear. Sepatutnya dia kena jadi dua hala. Ketahu dan faham, dan mereka menghayati perkara ini, dan sudah tentulah apabila ianya dihayati, jadi undi di dalam kotak undi itu akan lebih memberi makna. Dan sudah tentulah dalam tempoh yang dijangkakan raya itu berlaku dalam keadaan tengkujuh dan mungkin berlaku banjir, mungkin itu akan menjadi lebih mereka akan jadi lebih determined untuk keluar mengundi berbanding kata tak maulah kerana mereka merasakan pilihan raya ini tidak makna. Kerana kalau mereka merasakan pilihan raya itu memberi makna, memberi sesuatu sebagai mereka warga negara dan ini adalah penentu masa depan bukan sahaja mereka sebagai warga negara, mereka akan keluar mengundi kalau mereka faham dan menghayati perkara itu. Baik, terima kasih Tuan Mujibur Abdul Muiz, Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM yang juga Pensyarakanan Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Itu mengenai soal undi. Sekarang ni kita nak buat kaji selidik kepada anda. Anda boleh lihat QR dan juga soalan kaji selidik yang tertera ini yang kami akan bawakan keputusannya nanti. Anda boleh imbas QR code tu, pergi akses kepada soalan itu. Itu soalan kita teka-teki bila sebenarnya anda jangkakan PRU ini akan diadakan. Setakat ini, kalau setakat jam 9 pagi ini, ramai yang memilih 12 November. Tak tahulah atas dasar apa. Minggu kedua tu. Ini setakat inilah untuk poll ini. Kalau anda nak masuk atau nak join sekali, boleh imbas QR code tu atau pergi ke undi.asrawani.com. Baik, dengan itu sekian saja. Saya Gigi Ahmad. Saya Kiraman, jumpa lagi. Bye.